Assalamualaikum and good evening to Madam Nurul Naim and fellow my friends. My name is Nurul Shanacha binti Muhammad Zamri and my matric number I1910360. Okay, today I want to talk about the defining and measuring service quality, chapter 12. Okay, what is service quality? Kualiti perkhidmatan ialah sikap yang dibentuk dalam jangka panjang dari penilaian keseluruhan prestasi. Untuk kepuasan pelanggan pula ialah jangka yang pendek dan mempunyai urus niaga yang khusus. So, kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan ini adalah saling berkaitan, tetapi kepuasan pelanggan membawa kepada kualiti perkhidmatan yang diberikan atau kualiti perkhidmatan membawa kepada kepuasan pelanggan. So dekat sini, kualiti perkhidmatan amat penting kerana dapat memberi kepuasan kepada pelanggan sekiranya perkhidmatan yang diberikan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan hati pelanggan, ia akan menimbulkan masalah kerana perkhidmatan perlu mempunyai kualiti, perlu ada kualiti sekiranya ingin pelanggan tersebut datang semula. Okay, seterusnya the diagnosing failure gap in service quality. First, the knowledge gap. Okay, pengetahuan ni yang kita tahu, sekiranya kita tak ada pengetahuan berkomunikasi antara satu sama lain ataupun pelanggan, ia akan menyebabkan kegagalan kerana komunikasi ni amat penting untuk kita menarik minat pelanggan ataupun hati pelanggan untuk menerima servis yang kita berikan. So, dekat sini komunikasi ni amat penting untuk kita lebih dekat dengan pelanggan. So, lebih mendalam jiwa pelanggan, apa yang mereka inginkan. So, dekat sini pengetahuan untuk berkomunikasi amat penting supaya kita lebih erat dengan pelanggan untuk dapat menarik minat pelanggan menggunakan perkhidmatan yang kita berikan. Seterusnya, tahap pengurusan. Sekiranya pekerja tak ada tahap pengurusan yang betul ataupun yang baik, ia akan menyebabkan sukar kita melakukan perkhidmatan. Kerana pengurusan ni amat penting untuk kita menyelesaikan ataupun memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Kerana pengurusan ni adalah tugas kita daripada awal sampai akhir untuk kita manage setiap tahap pengurusan yang kita berikan. Sekiranya gagal tahap untuk kita mengawal ataupun kita membahagikan tahap pengurusan, ia akan menyebabkan perkhidmatan yang kita berikan itu gagal. So dekat sini, tahap pengurusan ni perlu ada pengetahuan bagaimana untuk kita menguruskan masa dalam kita memberikan perkhidmatan. Okay. Seterusnya, standard ataupun mempengaruhi. Okay. Kesukaran dalam usaha menulis spesifikasi untuk tingkah laku pekerja dan komitmen pengurusan untuk penyampaian kualiti perkhidmatan atau pengurangan kos. So, dekat sini tingkah laku pekerja pun perlu dititik beratkan. So, dia akan mempengaruhi perkhidmatan sekiranya tingkah laku seorang pekerja tu kurang baik ataupun kurang disengani oleh pelanggan. Kerana pelanggan akan menilai tingkah laku pekerja tersebut kerana mereka memilihkan perkhidmatan yang mereka sediakan. Sekiranya tingkah laku tu tidak mempengaruhi ataupun tidak berlakuan dengan baik, ia tidak akan mendapat sambutan dari pelanggan. Kerana pelanggan akan memerhati setiap tingkah laku dan pekerjaan yang kita lakukan. Kerana tingkah laku ni ialah cerminan kita sebagai
kerja ataupun sebagai perkhidmatan yang kita berikan. So dekat sini tingkah laku ni perlu dititik beratkan kerana ia akan mendapat lagi sambutan sekiranya tingkah laku tu kita dijaga ataupun kita diperlakukan dengan cara yang baik. Okey, seterusnya the delivery gap, penghantaran. Okey. Kesediaan untuk melaksanakan sokongan yang tidak mencukupi ataupun konflik peranan. Okey, dekat sini apa yang saya faham untuk penghantaran ialah konflik peranan seseorang itu. Maksudnya dekat sini konflik peranan ataupun masalah seseorang tu. Sekiranya perkhidmatan ni ada pelbagai bidang. Dari segi penghantaran kita boleh ambil daripada GrabFood ataupun Foodpanda. Sekiranya masalah peranan kita untuk dengan pelanggan, ia akan menyebabkan pelanggan tidak akan menggunakan perkhidmatan yang diberikan ataupun perkhidmatan yang ada. So peranan kita untuk menghantar makanan tu perlulah baik. Maksudnya macam peranan kita sebagai rider, maksudnya kita tak boleh ada bersikap yang marah ataupun bersangka ataupun sikap yang negatif lah dalam diri. So sekiranya ada sikap yang negatif, ia akan menyebabkan peranan kita kepada pelanggan tu negatif. Jadi dekat situ pelanggan tidak akan menggunakan perkhidmatan yang diberikan. Jadi dekat sini peranan tu untuk kita melakukan setiap kerja ataupun setiap perkhidmatan amat penting. Ia ialah mengawal kita segala sikap, segala kelakuan kerja kita. Okay, the last, komunikasi lah. Kecenderungan terlalu tinggi dan jumlah komunikasi mendata tu adalah sama je, maknanya jumlah komunikasi tu tak lebih. Maknanya itulah macam saya cakap, komunikasi ni penting kerana ia akan mempengaruhi pelanggan. Sekiranya skill komunikasi kita ni bagus, ia akan dapat menarik minat pelanggan. Pelanggan akan lebih tertarik dengan komunikasi yang kita berikan. Maknanya kita akan lebih ramah mesra. So jadi dekat sini, kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan bagus, siapa yang nak gunakan perkhidmatan kita? So dekat sini kita kena ada skill komunikasi yang bagus untuk kita berhubung dengan pelanggan. Dekat sini komunikasi kita antara pelanggan ini, ia akan membawa kepada peranan yang penting supaya pelanggan akan tahu apa yang servis yang kita lakukan, apa yang perkhidmatan yang kita berikan kepada pelanggan. So dekat sini, apabila komunikasi kita ni bagus dengan pelanggan akan lebih mudah tertarik dengan servis yang kita berikan. Okay, seterusnya measuring service quality. There's a book called measurement scale. Okay, ada dua, expectation and perception. Okay, untuk tangibles pula, syarikat cemerlang akan mempunyai peralatan yang moden. Bagi perception pula ialah XYZ mempunyai peralatan yang moden. Okay, seterusnya reliability, akan melaksanakan perkhidmatan dengan betul pada kali pertama. Bagi perception pula, melaksanakan perkhidmatan dengan betul pada kali pertama. Okay, seterusnya responsiveness. Bagi expectation ialah pekerja syarikat cemerlang akan memberitahu pelanggan dengan tepat bila perkhidmatan mereka dilaksanakan. Untuk persepsi pula, memberitahu anda tentang
dan dengan tepat bila perkhidmatan akan dilakukan. Fourth, assurance ataupun jaminan. Untuk expectation, mempunyai pengetahuan untuk menjawab soalan pelanggan. Untuk perception pula, mempunyai pengetahuan untuk menjawab soalan anda. Last, empathy. Mempunyai waktu operasi yang mudah untuk semua pelanggan. Dan perception pula, mempunyai waktu operasi yang mudah untuk semua pelanggan. Next slide, Service Quality Information System. Meminta aduan pelanggan. So dekat sini, yang first, kenal pasti yang pelanggan yang tidak puas hati. Yang keduanya, kelemahan dalam sistem penyampaian perkhidmatan dan ambil tindakan pembetulan yang diperlukan. So dekat sini, pekerja perlu mengambil berat mengenai feedback atau feedback daripada pelanggan. So sekiranya ada aduan yang tidak berpuas hati atas perkhidmatan yang diberikan, pekerja perlu memperbetulkan atau memperbaikikan semula balik perkhidmatan yang diberikan, kerana itu dapat daripada aduan pelanggan. So maknanya pelanggan tu pernah mendapat perkhidmatan yang diberikan. So daripada situ kita dapat membetulkan dan mempelajari segala perkhidmatan yang salah. So daripada situ kita perlu betulkanlah sedikit dan memperbarui segala perkhidmatan yang diberikan. Seterusnya, tinjauan selepas jualan. Yang pertama, pendekatan yang lebih proaktif untuk menilai kepuasan pelanggan daripada minta aduan. Keduanya, percubaan untuk menghubungi setiap pelanggan dan mengambil tindakan pembetulan jika pelanggan kurang berpuas hati dengan keputusan. Jadi kat sini pun sama. Perlu menghubungi balik semula dengan pelanggan mengenai perkhidmatan yang kita berikan. So dekat situ kita boleh tahu pelanggan berpuas hati ataupun tidak. Sekiranya tidak berpuas hati, kita perlu memperbetulkan segala perkhidmatan. Slide seterusnya, Service Quality Information System. Tinjauan pekerja. Tinjauan pekerja harus mengkaji semangat, sikap dan halangan yang dirasakan. Seterusnya, mendengar. Kualiti ditentukan oleh pelanggan. Sekiranya kualiti yang kita berikan ni tidak berpuas hati, pelanggan perlu memberi aduan ataupun pelanggan sendiri yang memberikan feedback semula kepada pekerja supaya pekerja dapat memperbaiki segala perkhidmatan yang diberikan. Seterusnya, kebolehpercayaan. Teras kualiti perkhidmatan. Maknanya kualiti itu perlu dititik beratkan atau momentumkan kualiti tersebut. So dekat sini kita kualiti itu penting kerana apabila kualiti yang diberikan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan bagus, ia akan mendapat menarik minat lagi pelanggan mengambil perkhidmatan kita. So dekat sini kualiti tu amat penting. Sekiranya kualiti tu tak ada dalam perkhidmatan, ia akan menyebabkan perkhidmatan tu menjadi masalah. So dekat sini kualiti perkhidmatan yang diberikan tu perlu kekalkan dan perlu dipertingkatkan lagi supaya ia lebih dijamin. Seterusnya, recovery ataupun pemulihan. Syarikat yang tidak bertindak balas dengan berkesan terhadap aduan pelanggan mendapat kompaun kegagalan perkhidmatan.
So dekat situ, sekiranya syarikat tidak memperbetulkan perkhidmatan yang diberikan, akan diberikan kompaun kerana telah mendapat aduan. So maknanya pelanggan telah memberikan aduan kepada syarikat tersebut kerana perkhidmatan yang diberikan tu kurang bagus. So dekat situ kita perlu perbaiki supaya pelanggan akan lebih minat lagi, akan lebih tertarik lagi dengan perkhidmatan. Sebab kerana aduan pelanggan ni akan sebenarnya adalah satu perkara yang bagus kerana ia dapat lagi memperbaiki lagi servis yang diberikan. Seterusnya, permainan adil. Pelanggan mengharapkan untuk dilayan secara adil dan akan menjadi marah dan tidak percaya jika diperlakukan sebaliknya. Maknanya setiap pelanggan yang ada perlulah pekerja ataupun syarikat perlulah bersikap adil. Tidak boleh berlaku tidak sama rata. So sekiranya ada setengah pelanggan yang bersikap kurang suka dengan syarikat tersebut, ia akan menimbulkan masalah ataupun menimbulkan isu kerana tidak dilayan secara sama rata. Ada yang setengah tu pelanggan tu syarikat ni bagi perkhidmatan yang macam ni, yang setengah ni yang macam ni. So pelanggan akan macam iri hati, kenapa aku tak dapat perkhidmatan bagus macam tu, kenapa aku dapat perkhidmatan macam ni. So bila pelanggan ada perasaan yang rasa tidak suka ataupun rasa macam kenapa aku tak dapat perkhidmatan yang bagus macam tu, ia akan menyebabkan perkhidmatan tu merosot tau, ataupun perniagaan tu merosot kerana pelanggan dah menilai sendiri daripada sikap kita sendiri, sikap pekerja tersebut. So dekat sini sikap dilayan secara adil tu penting lah, supaya taklah pelanggan akan bersangka buruk. Seterusnya, penyelidikan pekerja sama pentingnya dengan peningkatan perkhidmatan seperti penyelidikan pelanggan.